Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya Cikgu Rashidah, Guru Bahasa Melayu anda. Hari ini kita akan belajar jenis ayat dan ragam ayat. Apa itu ayat? Ayat ialah satu susunan perkataan yang terdiri daripada subjek dan predikat. Subjek ialah perkara yang diceritakan, manakala predikat ialah cerita berkenaan perkara itu, iaitu subjek. Ayat mengandungi makna yang lengkap. Ia diucapkan dengan intonasi atau nada yang sempurna. Ragam ayat terbahagi kepada 4, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Kita akan fahami satu persatu jenis-jenis ragam ayat ini di slide-slide yang berikutnya. Ayat penyata. Ayat penyata adalah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. Ayat penyata dikenali juga sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Mari kita lihat contoh ayat penyata. Yang pertama, kakak sedang menyiram pokok bunga. Yang kedua, lembu itu akan dijual. Yang ketiga, budak-budak itu bermain di tepi longkang. Ragam ayat yang seterusnya adalah ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tempat, benda, manusia, binatang dan sebagainya. Ayat tanya terbahagi kepada 2, iaitu ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Mari kita lihat apa itu ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya adalah ayat ini menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, berapa, bila, mana, bagaimana, kenapa dan mengapa. Diakhiri ayat tanya dengan praktikal kah. Contoh ayat, siapakah nama bapa kamu? Baik, apa itu ayat tanya tanpa kata tanya? Ayat ini tidak menggunakan kata tanya. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Dalam penulisan, lambang tanda soal akan digunakan. Contoh, kamu belum hantar buku itu? Ragam ayat yang seterusnya adalah ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh, melarang, mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ayat perintah terbahagi kepada ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan dan ayat silaan. Ayat perintah yang pertama adalah ayat suruhan. Ayat ini bertujuan memberi arahan atau perintah. Praktikal lah boleh digunakan untuk tujuan melembutkan ayat. Contoh, hantarlah buku itu sebelum pulang. Turunlah ke sini sekarang juga. Cucilah kasut kamu. Ayat perintah yang seterusnya adalah ayat permintaan. Ayat ini bertujuan memohon pertolongan atau permintaan.
Ia menggunakan perkataan tolong dan minta pada permulaan ayat. Contoh ayat, tolong bawakan minuman ini ke dapur. Minta hadirin semua bergerak ke bilik jamuan. Tolong jemurkan pakaian itu. Ayat larangan merupakan ayat perintah yang seterusnya. Ayat ini bertujuan melarang melakukan sesuatu. Ia menggunakan kata silaan seperti usah, tak usah dan jangan. Praktikallah boleh digunakan untuk melembutkan ayat. Contoh, janganlah makan kuih itu. Usahlah menangis lagi. Janganlah tebang pokok itu. Ayat perintah yang seterusnya adalah ayat silaan. Ayat ini bertujuan mempersilakan atau menjemput seseorang. Ia menggunakan kata silaan seperti sila dan jemput pada permulaan ayat. Praktikallah boleh juga digunakan. Contoh, sila bawa sejadah bila ke surau. Jemputlah menikmati hidangan ini. Datanglah ke rumah saya. Ragam ayat yang terakhir adalah ayat seruan. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan dan terkejut, sakit dan sebagainya. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru biasanya terletak di akhir ayat. Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti oh, cis, wah, amboi dan sebagainya. Contoh, amboi, cantiknya baju kamu. Aduh, sakitnya perut aku. Oh, dia sudah pergi ke sekolah. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu ini. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa share, like dan subscribe video cikgu ini. Bye!